Saya nak tanya, adakah virus mutasi jenis D614G dikesan dalam mana-mana kluster di Selangor dan adakah ia memberi kesan kepada nilai R? Ya, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam kajian di IMR, kita dah kenal pasti virus D614G telah dikesan iaitu di kluster Siva Gangga dan juga kita dapati menjangkiti kepada kluster Tawau dan Sungai di negeri Kedah. Dan dari Johor iaitu kluster Ulu Tiram juga ada positif D614G dan juga sekarang ni kita kesan di Sabah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, bila kluster D614G menunjukkan ada mutasi pada protein spike dan mutasi ini adalah berkaitan dengan kebolehjangkitan. Jadi kebolehjangkitan dia tinggi. Maksudnya kalau kita lihat pada bila virus ini menjangkiti seseorang tu dan virus load dalam tubuh seseorang tu tinggi dan dia boleh menjangkiti lagi kepada orang lain. Jadi orang yang menjangkiti orang lain tu itu yang kita panggil super spreader, tetapi bukan virus. Virus hanya bila virus load tu tinggi dalam badan, jadi kebolehjangkitannya tinggi. Bagaimana kita nak kaji ataupun kesan virus load yang tinggi, iaitu kalau kita lihat apabila kita laksanakan ujian RT-PCR, kita lihat pada cycle threshold ataupun nilai kitaran ambang. Jadi kalau kita lihat nilai ini rendah berarti virus load dia tinggi. Kalau nilai dia tinggi berarti mungkin dalam penghujung jangkitan COVID-19. Jadi ini membantu Kementerian Kesihatan dan juga pakar-pakar kita untuk menjejak kes-kes yang positif, terutamanya yang mereka yang RT-PCR dia ada nilai yang rendah. Jadi kalau kita lihat untuk kita menjalankan kajian contoh di negeri Selangor, kalau kita kesan pesakit tersebut pada RT-PCR dengan nilai CT yang tinggi, kita tak dapat nak kuturkan virus tersebut. Sebab virus tersebut telah virus load kurang dan virus pun tak dapat kita kuturkan dalam makmal. Kalau kita tak dapat kutur, kita tak dapat buat kajian. Jadi IMR masih menjalankan kajian, iaitu setiap kajian memakan masa seminggu atau 2 minggu untuk negeri Selangor dan kita akan kenal pasti virus mutasi. Virus ini sentiasa bermutasi, tetapi mutasi yang terkini ialah mutasi yang tinggi kebolehjangkitan. Mungkin dia akan mutasi kepada virus yang lemah, berkemungkinan. Mungkin cara kita lihat pada SARS dan MERS-CoV, mungkin ada mutasi yang lemah dan virus tersebut telah dapat kita tamatkan ataupun tidak menjangkiti lagi. Jadi inilah kebimbangan kita juga kalau virus ini menjadikan mutasi yang baru yang lebih menyebabkan kematian contohnya. Jadi setakat ni tak ada lagi, hanya mutasi dari segi virus load dan kebolehjangkitan yang tinggi. Ini yang kita lihat di negeri Sabah dan juga kita lihat di negeri Kedah. Tetapi kita berjaya mengawal, membendung jangkitan COVID-19 di kalangan kluster Ulu Tiram walaupun ada mutasi di 614G. Walau ada tak kesan pada R0. Jadi R0 permulaan, R0 ialah permulaan, 0 tu ialah permulaan. Lepas tu kita ikut masa ialah RT. RT ialah masa yang diambil. Jadi kebolehjangkitan bergantung pada tindakan kita. Jadi virus tu boleh berjangkit, tetapi kalau tindakan kita tidak memberi ruang dan peluang kepada virus tersebut untuk berjangkit, iaitu mengelakkan perhimpunan, mengelakkan kawasan yang sempit, yang sesak dan juga memakai pelutup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, jadi virus tu tak ada peluang nak berjangkit. Kalau virus tu tak ada peluang nak berjangkit, virus tu akan mati dalam tempoh 10 hari. Jadi kalau kita nak putuskan jangkitan COVID-19, kalau semua orang boleh duduk rumah, nescaya jangkitan tak akan berlaku. Jadi kita dah lihat keadaannya apabila kita laksanakan PKP, semua orang duduk di rumah. Dalam tempoh 4 minggu kita boleh kawal jangkitan COVID-19. Walaupun kita dah ketinggalan lebih daripada 10 hari itu, iaitu kluster Sri Petaling telah pun berjangkit. Tapi kita boleh kawal dalam tempoh 100 hari.